أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan dan juga pelajaran kita di dalam subjek Fasih 1053 Tafsir Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita masih lagi pada bab ataupun pada surah yang pertama, iaitu surah Al-Muzammil. Dan tajuk yang pertama iaitu Irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bid'id da'wah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Muzammil ini pada ayat pertama hingga ayat yang ke-10 ini berkenaan dengan petunjuk-petunjuk, tips-tips yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk ini sebenarnya kita telah bincang pada siri yang lepas, minggu pertama, berkenaan dengan latar belakang surah dan juga mufradat, perkataan-perkataan serti pada surah ini. Namun kita meneruskan sedikit lagi, itu berkenaan dengan tafsir wal bayan dan juga fiqhul hayah. Namun sebelum tu kita akan bincang tentang sababun nuzul. Ayat ini diturunkan kerana ada peristiwa-peristiwa tertentu. Dan kita telah nyatakan pada siri yang lepas bahawa susunan perbincangan ini juga merupakan salah satu daripada skill dan juga ilmu yang perlu kita tahu dalam kita mentafsir ayat Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang awam untuk difahami. Maka perlu mengikut susunan ini. Dimulakan dengan latar belakang surah, kemudian kita lihat dari sudut surah ini Makki ke Madani, kemudian diteruskan dengan kaitan surah ini dengan surah yang sebelumnya, kemudian kita melihat mufradat, ataupun sebelum itu kita melihat terjemahan ayat ini, kita faham dalam konteks kita sebagai orang Melayu, kita memahami maknanya. Kemudian kita pergi dengan lebih detail melihat perkataan demi perkataan, apakah yang dikehendaki, apakah maksud yang dikehendaki sebenarnya mengikut perkataan-perkataan tersebut. Kita baca dalam mufradat al-lughawiyah. Dan seterusnya pada hari ini kita akan terus kepada sabab nuzul sedikit, untuk masuk pada tafsir wal bayan, iaitu keterangan dan juga tafsiran mengikut para alim ulama. Dan yang terakhir kita akan terus masuk kepada fiqhul hayah, iaitu kesimpulan satu ayat demi satu ayat kita akan dapat pengajarannya. Baik, kita terus kepada slide yang seterusnya. Ini berkenaan dengan terjemahan ayat, sababun nuzul. Kita harapkan siri perbincangan kita yang lepas pelajar sekalian dapat memahami dan dapat masih lagi ingat apa yang kita bincangkan, makna perkataan demi perkataan tersebut. Kerana dengan kita memahami perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut, maka memudahkan lagi kita untuk lebih memahami perbincangan yang seterusnya. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan melihat sababun nuzul. Sababun nuzul ni bermaksud sebab-sebab penurunan sesuatu ayat. Di dalam Al-Quran, tak semua ayat yang mempunyai sababun nuzul. Ada ayat yang diturunkan dengan tujuan-tujuan yang tidak ada kaitan dengan sebab-sebab ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Namun ada ayat yang berkaitan. Jadi pada ayat 1 hingga 10 ini ada ayat pertama hingga ayat yang kedua, ada peristiwa di sebalik penurunan ayat ini, iaitu kita melihat pada ayat 1 hingga ayat 2, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang sedang berselimut, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan suruhan di situ adalah untuk bangkit daripada keluar daripada selimut tersebut untuk menyampaikan dakwah ataupun untuk menunaikan solat pada waktu malam, mengikut konteks ayat tersebut. Maka di dalam ayat ini latar belakang ataupun sebab penurunannya adalah, salah satu riwayatnya adalah yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda, qalat lamma anzalat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila qamu sanatan, yang mana
apabila Sayyidatina Aisyah nyatakan bahawa apabila diturunkan ayat ini, dua ayat ini, qamu sanatan, maka Nabi dan juga para sahabat mereka telah bangun untuk qiyamul lail itu selama 1 tahun, sanah, hatta waramat aqdamahum, sehingga bengkak kaki-kaki mereka. Maka ini realiti dan satu riwayat yang dinyatakan bahawa Aisyah menyatakan bahawa apabila turunnya dua ayat ini, maka Nabi dan juga para sahabat sangat committed bangun qiyamul lail sehingga bengkak kaki mereka. Maka kita faham melalui penurunan ayat ini apa situasi ini. Nabi dan para sahabat selama setahun berkekalan dengan keadaan tersebut. Fa anzalat faqra'u ma tayassara minhu. Kemudian selepas setahun itu diturunkan ayat faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang ringan, apa yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Ayat ini adalah ayat yang terakhir pada surah Al-Muzammil. Maksudnya ayat surah Muzammil ini diturunkan bukan sekaligus, tetapi beberapa kali penurunan. Tetapi yang jelasnya adalah setelah setahun Nabi dan para sahabat qiyamul lail berterusan dalam keadaan sampai bengkak kaki-kaki mereka dengan bacaan yang panjang, maka diberikan diskaunnya di hujung surah tersebut. Kita boleh faham di sini konteks penurunan surah ini. Turun awal surah, maka Nabi dan para sahabat bangun qiyamul lail memenuhi tuntutan itu selama setahun. Kemudian diturunkan diskaunnya ataupun pengurangannya pada setahun selepas itu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas dan selainnya. Dan selain daripada itu ada juga satu riwayat daripada Ibnu Abbas, kana hadha fi ibtida'il wahyi, keadaan penurunan dua ayat ini pada permulaan wahyu diturunkan, tapi bukan yang pertama, tapi di awal-awal wahyu itu diturunkan, iaitu fa innahu lamma sami'a qaulal malak, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara malaikat, wa nadhara ilaihi, dan Nabi menoleh kepadanya, akhadathu ra'dah, maka dalam keadaan itu Nabi takut dan menggeletar. Fa'ata ahlahu, kemudian Nabi pulang kepada ahli keluarganya, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala zammiluni, dan Nabi berkata, selimutkan aku. Maka riwayat ini kita boleh faham bahawa sebelum Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi yang sedang berselimut, sebelum itu ada satu riwayat menyatakan bahawa Nabi dalam keadaan ketakutan apabila melihat malaikat yang memanggil baginda ataupun suara malaikat. Maka di sini kita boleh faham latar belakang surah ini berlakunya dalam keadaan yang macam mana. Baik, ini ada beberapa riwayat yang lain juga yang lebih kurang makna seperti yang kita sebut tadi. Antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jawartu bi Hira, dalam keadaan Nabi sering berulang-alik ke Gua Hira untuk beribadah. Falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu, apabila Nabi habis beribadah di Gua Hira, maka Nabi ingin turun dan Nabi diseru namanya. Mungkin ada satu suara yang menyeru nama baginda. Fa nazartu an yamini, maka Nabi melihat ke kananku dan aku falam ara syai'an, dan aku tidak melihat apa. Wa nazartu an shimali, aku melihat ke kiriku, menoleh ke kiriku, falam ara syai'an. Wa nazartu khalfi, aku tengok ke belakang pun tak nampak apa. Dan aku angkatkan kepalaku ke atas, rafa'tu ra'si fa idza alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Apabila aku melihat ke atas, maka aku melihat ada sesuatu yang melihatku, yang dia sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Fajasastu ay faza'tu, aku dalam keadaan takut itu. Faraja'tu, dan aku pulang. Faqultu dathiruni, dalam keadaan takut itu aku balik kepada ahli keluargaku dan aku mohon minta untuk diselimutkan. Maka ini satu lagi riwayat yang menggambarkan bahawa Nabi dalam keadaan takut, Nabi pulang ke rumah dan Nabi meminta untuk diselimutkan. Jadi
kefahaman Nabi sedang berselimut itu bukan maksud Nabi selimut sebab tidur. Maksudnya tidur tengah malam, kemudian malaikat datang kejut Nabi tengah tidur, tak. Gambarannya adalah apabila Nabi takut pulang daripada Gua Hira, setelah melihat malaikat yang datang kepada baginda, Nabi pulang ke rumah dan berselimut untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Baik, kita terus. Ini hadis-hadis yang lain pun seumpama yang kita bincangkan tadi. Dan ada kaitan antara surah Al-Muzammil dengan surah Al-Muddathir. Sebab di dalam riwayat ini dinyatakan dathiruni. Dathiruni pun dengan makna yang sama, zammiluni. Baik, mufradat kita telah bincangkan dan kita harap pelajar dapat memahami perkataan dan huraian perkataan ini dan menghafalnya, kerana ini penting untuk kita, khususnya untuk menjawab peperiksaan secara bertulis. Baik, kita terus pergi kepada tafsir wal bayan. Tafsir wal bayan, tafsiran. Jadi kita belajar macam mana ingin menghuraikan ayat Al-Quran di dalam bahasa Arab. Jadi ini pun memerlukan kepada kefahaman dan kita hafal skill huraian tersebut. Baik, tips untuk kita mudah mentafsir ataupun menghuraikan ayat Al-Quran ini perlu dihuraikan secara kita kata mengikut turutan ayat tersebut supaya dia ada kaitannya. Baik, bermula dengan ayat pertama, maka khataballahu ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkhitab, yakni berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang tadilah, ya ayyuhal muzammil, kana yatazammalu bi thiyabihi, dalam keadaan baginda sedang berselimut. Awwalu ma ja'ahu Jibril bil wahyi khaufan minhu, yang mana sebelum itu Jibril datang dan Nabi takut kepada Jibril. Dan Nabi rasa takut, Nabi dengar sautul malak, dengar suara malaikat. Nabi tengok dan Nabi gementar diri, dan Nabi balik kepada ahli keluarga, dan Nabi juga meminta untuk diselimutkan. Itu dia punya mukaddimah, dia nak mula kepada ayat ini. Thumma ba'da dhalik, kemudian selepas itu khutiba bin nubuwah. Apabila Nabi dalam keadaan takut, Nabi berselimut, maka datangnya Jibril membawa pesan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang nabi dan juga menyampaikan risalah. Nabi dah menjadi seorang nabi, kemudian seorang rasul. Jadi tanggungjawab seorang rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Wa annasa bi Jibril, dan dalam keadaan itu Jibril datang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ini macam mana kita nak mentafsirkan ataupun menghuraikan maksud ayat ini? Ai ya ayyuhan nabi. Ini penting kita hafal mufradat. Kerana perkataan yang kita hafal di mufradat boleh kita gunakan untuk menghuraikan balik perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ini. Maksudnya kita datang perkataan seerti dengannya. Ya ayyuhan nabi al-mutazammal al-mutalaffaf bi thiyabihi. Tengok, kita guna perkataan yang sama di dalam mufradat. Al-muzammil ay al-mutalaffaf bi thiyabihi. Unqud li salatil lail, bangkitlah kamu untuk mendirikan salat malam. Wa hiya salatut tahajjudi bi miqdari nisfil lail. Ini menghuraikan qumil laila illa qalila nisfahu, kan, bangun tunaikan solat tahajud dengan keadaan separuh daripada malam. Bi ziyadah qalilah, sama ada tambah sedikit daripada separuh, au nuqsan qalil, ataupun kurangkan sedikit daripada separuh tadi. La haraj alaika fi dhalika, tidak ada kita kata tidak ada kesusahan, tidak ada kesukaran ke atas kamu di dalam urusan tersebut. Maksudnya kamu buatlah, kamu tak mati pun dengan urusan itu, kamu akan dapat laksanakan. Wa hadha takhyir, dan ini dianggap sebagai pilihan, takhyir. Kamu nak dirikan separuh ke, kurang daripada separuh sikit, ataupun lebih daripada separuh sikit. Dan pilihan itu baina thuluth, ini 1/3, kurang daripada 1/2, iaitu 1/3, wa nisf ataupun 1/2, wa thuluthain ataupun 2/3. Wal lail min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dan waktu malam itu daripada tenggelamnya matahari hingga
terbitnya matahari itu waktu subuh. Wa fihi dalilun ala anna aktharul maqadiril wajibah kana ats-tsulutsain. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan perasaan yang pertama ini menjelaskan bahawa kadar yang paling tinggi untuk Nabi dan para sahabat ketika itu mendirikan solat malam adalah 2/3 daripada waktu malam. Itu paling tinggi. Kerana tuntutan di situ qumil lail, dirikan keseluruhan kecuali sikit untuk rehat. Maksudnya 1/3 itu untuk rehat. Dan ada hadis yang lain menguatkan lagi kefahaman yang kita bincangkan di atas, iaitu daripada Aisyah. Apabila Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ambi'ini an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya, wahai Aisyah, beritahu kepadaku bagaimana keadaan baginda mendirikan solat malam. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, alasta taqra hadhihi surah ya ayyuhal muzammil, kamu tak baca ke surah ini ya ayyuhal muzammil? Qultu bala, maka sahabat kata, ya aku baca. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, fa inna Allah iftarada qiyamul laili fi awwal hadhihi surah. Sayyidatina Aisyah kata, Allah Taala telah memfardukan qiyamul lail pada awal surah ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu haulan. Maka seperti kita faham tadi, maka telah bangun Rasulullah dan juga para sahabat haulan. Haulan ni maksudnya sanatan, 1 tahun. Hatta intafakhat aqdamahum, sehingga bengkak dan pecah-pecah kaki mereka. Wamsakallahu khalaqatha fis samai 12 syahran, maka Allah Subhanahu wa taala pegang dalam keadaan itu selama 12 bulan, yakni setahun. Thumma anzalat takhfif, kemudian Allah Taala menurunkan pengurangan daripada maksimum tadi 2/3 malam, Allah Taala turunkan lagi dia punya taklifan untuk mendirikan solat malam, iaitu fi akhir hadhihi surah, pada hujung surah ini. Fasara qiyamul laili tatawu'an min ba'di fardhihi, maka jadilah qiyamul lail itu perkara yang sunat. Tatawwu' adalah perkara yang nafilah, perkara yang sunat. Daripada asal awal surah itu bermaksud wajib qiyamul lail, tahajud, tapi di hujung surah diberi keringanan, dah tak wajib dah. Dia hanya tatawwu', iaitu sebagai sesuatu yang sunat. Kemudian itu ayat sehingga auzid alaihi. Kemudian wa ba'dal amri biqiyamil laili amarahu ta'ala bitartilil qur'ani qailan. Jadi habis di situ tentang qiyamul lail. Masuk pada suruhan yang kita bincang sebelum ini. Suruhan yang kedua adalah untuk baca Quran secara tertil. Wa ba'dal amri, setelah suruhan untuk qiyamul lail, Allah SWT menyuruh kita baca Quran secara tertil. Apa firman-Nya? Warattilil Qur'ana tartila, ai iqra'ul Qur'ana ala tamahul ma'a tabyini al-huruf. Maka bacalah Al-Quran dengan keadaan tamahul, maksudnya dengan keadaan perlahan-lahan, tenang kan, tamahul. Ma'a tabyinil huruf, di samping menjelaskan huruf-hurufnya, baca dengan jelas. Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi. Dia menjadi satu bantuan untuk kita memahami Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Maksudnya dengan kita baca Quran dengan bertartil, dengan bacaan yang perlahan, jelas bacaannya, dia membantu kita untuk mentadabburi maknanya. Apa maksud tartil? Tartil ai wa qawluhu tartilan ai ta'kid fil ijab. Kan kita tengok dalam ayat ini, warattilil Quran, rattil buat satu suruhan. Tartila, tartila ini dianggap pengulangan kepada warattil, maka di sini pengulangan itu dianggap sebagai takkid, nak menguatkan bahawa betul-betul kita dikehendaki membacanya dengan tartil. La budda lil qari' minhu, tidak dapat tidak apabila kita baca Quran kena dengan tartil. Liyastahdhir al-ma'ani, untuk kita menghadirkan makna bacaan tersebut. Wat tartil, apa maksud tartil? Huwa ayyubayyin jami'al huruf, kita menjelaskan huruf-hurufnya
wa yufi haqqaha min al-ishba' dan memenuhi hak-hak bacaan itu dalam bentuk isba'. Isba' ni memanjangkan. Maksudnya kalau mat yang perlu dipanjangkan, kita panjangkan. Perlu 2 harakat, kita baca 2 harakat. Perlu 5 harakat, kita baca 5 harakat. Jadi itu kewajipan kita terhadap Al-Quran. Maka perlu dibaca dengan tertil. Wa kadzalika kana salawatullahi wa salamuhu alaihi yaqra. Begitulah cara Nabi membaca Al-Quran. Macam mana kata Aisyah, kana yaqra'ul Qur'an surah fayurattiluha hatta takunu atwal minha. Nabi apabila Nabi baca sesuatu surah, Nabi bacanya dengan tertil dan menjadilah bacaan Nabi itu atwal, maksudnya paling panjang daripada bacaan-bacaan yang panjang. Maksudnya kalau ada sahabat yang baca panjang, maksudnya satu surah baca dengan masa 30 minit, tapi Nabi baca lebih lama daripada 30 minit. Itulah ibaratnya. Maksudnya Nabi baca dengan lebih cermat dan lebih tenang. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari daripada Anas apabila ditanya tentang bacaan baginda, Anas kata kana maddan. Nabi apabila Nabi baca Quran, baca dengan maddan, memanjang-manjangkan. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Memanjangkan, maksudnya bacaan Nabi adalah memanjangkan. Contohnya bismillah, kan situ memang ada 2 harakat tapi dipanjangkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu cara Nabi memanjang-manjangkan bacaan supaya ianya lebih sedap untuk didengar dan lebih mudah dihayati. Baik. Kemudian itu pada warattilil Qur'ana tartila. Dan berkenaan dengan tartil ini juga ada banyak hadis berkenaan dengan tuntutan kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, baca Quran dengan suara kamu, hiasi Al-Quran, maksud baca dengan baik. Lagi laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalangan kami orang yang tak memperlagukan, maksudnya tak membaca Al-Quran dengan intonasinya yang sedap. So baca Quran kena baca dengan baik. Laqad utita hadha mizmar min mazamir ali Dawud. Nabi menyatakan sedemikian kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ni suara dia sedap, dia baca Quran pun sedap. Maka Nabi kata, wahai Abu Musa, kamu telah diberikan satu seruling daripada seruling keluarga ataupun seruling Nabi Dawud. Kita semua tahu bahawa Nabi Dawud itu mempunyai suara yang lunak. Maka suara itu seolah-olah diwarisi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Jadi apabila Nabi memuji sedemikian, maksudnya itu satu galakan supaya kita baca Quran dengan suara yang sedap. Kemudian selepas warattilil Quran tartila, itu huraian dia, dibincangkan tentang bacaan yang dituntut macam mana. Kemudian masuk pada kelebihan waktu malam. Kenapa kita perlu melebihkan ibadah pada waktu malam? Thumma abana Allah Ta'ala illatal amri biqiyamil lail. Allah Ta'ala menjelaskan tentang illah, faktor apa, tujuan apa kita disuruh untuk bangun tahajud pada waktu malam, qiyamul lail. Maka di sini datangnya ayat inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu malam itu adalah waktu yang sangat kita kata selari dengan jiwa kita. Asyaddu wat'an, sangat-sangat selari dengan hati kita dan tenang dan memberikan kekuatan pada kata-kata kita. So dia punya huraian dia, tafsiran dia, inna qiyamal laili wa huwa alladhi yuqalu lahu nasyi'ah idza kana ba'da an-nawm. Ini kita dah bincang. Malam yang dimaksudkan adalah malam selepas bangun dari tidur. Asyaddu muwafaqah wa musadafah lil khusyuk. Dia sangat selari dan sangat seiring dengan khusyuk, mendorong seseorang itu khusyuk dan ikhlas. Wa tawafuqil qalbi wal lisan, hati dan lisan itu diselari. Apa yang dibaca itulah yang sampai di hati.
فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من أي وقت آخر. Dan ini hanya banyak diperolehi pada waktu keheningan malam berbanding waktu-waktu yang lain. وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها. Dia lebih memberikan tumpuan apabila kita membaca Al-Quran. وأسد مقالا. Ini bermula dari sini dia nak menghuraikan وأقوم قيلا أي وأسد مقالا. Ni kalau kita ingat balik, semua perkataan ini ada di dalam Al-Mufradat Al-Lughawiyah. وأسد مقالا وأثبت قراءة. Dia menguatkan kata-kata dan menetapkan lagi bacaan kita. Sebab apa? لحضور القلب فيها. Kerana bacaan itu disertakan sekali dengan hati kita datang apabila kita membaca ayat tersebut. وأكثر اعتدالا واستقامة. Dia lebih lurus dan lebih istiqamah dengan bacaan tersebut. Baik. Amma an-nahar. Ini apabila kita sebut ayat tadi inna nashi'atal lail tentang malam. Sekarang ini kita masuk pada ayat tentang siang pula. Ini Ustaz terlepas untuk highlightkan, untuk asingkan dia sebagai satu perenggan yang lain. Ini mukaddimah kepada ayat yang baru. Tadi cerita tentang kelebihan malam, sekarang ni cerita tentang fungsi waktu siang. Amman nahar fahuwa waqtul inshighal bil a'mal. Waktu siang adalah waktu kita sibuk dengan kerja-kerja kita. Kama qala ta'ala inna laka fin nahari sabahan tawila. Dan bagi kamu waktu siang itu banyak urusan kamu, urusan yang panjang. Ai inna laka fi waqtin nahari taqalluban wa tasarrufan. Kamu bertungkus lumus, kamu berbolak-balik dengan urusan keduniaan kamu. Fi hawaijika, dalam urusan hajat-hajat kamu, wa masalihil hayah, dan kemaslahatan kehidupan kamu. Fala tatafarragh fihi lil ibadah. Kadang-kadang kamu tak mampu nak fala tatafarragh fihi lil ibadah fasalli bil lail. Kadang kita tak mampu nak meluangkan masa siang itu untuk kita fokus pada ibadah, maka tak apa, Allah Taala kata teruskan. Waktu siang kamu nak fokus untuk bekerja, tak apalah, kamu fokus bekerja selagi mana kamu tunaikan kewajipan kamu yang asas. Tetapi fasalli bil lail, waktu malam kamu fokuskan untuk qiyamul lail. Kemudian habis kelebihan waktu malam, fungsi waktu siang. Walakin la yanbaghi al-inshighal an dhikrillah bi ayyi halin naharan aw lailan. Tapi walaupun disebut kamu waktu siang untuk kamu bekerja, tetapi jangan sampai kamu lalai daripada mengingati Allah. Maka dari situ Allah Ta'ala berfirman, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Waktu siang kita bekerja, tapi dengan bekerja tak menghalang kita daripada kita berzikir kepada Allah. Tengok ada kesinambungan tu. Bermula daripada ibadah waktu malam, kemudian waktu siang. Kemudian Allah Ta'ala kata jangan lupa daripada bekerja waktu siang, jangan lupa untuk berzikir. Kan? Ai akthir min dzikrillah, banyakkan mengingati Allah. Wa dawama alaihi, dan kamu berterusanlah mengingati Allah itu. In istata'ta lailan wa naharan, siang dan malam sekadar yang kamu mampu. Wa akhlis al-ibadah li rabbik, dan ikhlaskan ibadah kamu hanya kerana Allah. Wa anqati' ila Allah inqita'an bi syighali bi ibadatihi, dan kamu putuskan segala hubungan kamu dengan benda-benda lain, fokus hanya kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita berzikir ataupun buat sesuatu ibadah, fokus kita hanya kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita nak melihat kaitannya. Thumma abana Allah Ta'ala sababul amri bil ibadah. Apabila Allah Ta'ala suruh kita beribadah dengan wazkurisma rabbika, ingat Tuhan kamu, fokus hanya kepada Allah, timbul persoalan, kenapa kita perlu zikir kepada Allah? Kenapa kita selalu kena ingat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah? Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan apa sebab dia, suruhan Allah Ta'ala suruh kita beribadah hanya kepada Allah.
Sebabnya apa dia? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sebab Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kepada masyriq dan maghrib. Maksudnya timur dan barat. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan yang lain, kalau kita kata ada Tuhan yang lain, maka bandingkan. Tuhan Allah ini adalah Allah yang memiliki timur dan barat. Ia lebih layak, lebih sepatutnya kamu sembah dan kamu ingat berbanding Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab apa? Sebab dia memiliki timur dan barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Ai inna rabbaka alladhi tudhakkiruhu wa tatafarraq li'ibadati huwal jadiru bil ibadi. Dialah yang selayaknya untuk kamu perhambakan diri. Sebab apa? Al-huwal malikul al-mutasarriful fil masyariq wal magharib. Kerana dialah yang satu-satunya berhak melakukan apa saja di timur dan di barat. Dan tiada Tuhan selainnya. Wa kama afradahu bil ibadah fa afridhu bit tawakkul. Seperti mana kamu telah memfokuskan ibadah kamu kepadanya, maka lakukanlah ianya di dalam tawakal. Maksudnya hanya sekiranya kita berjaya fokuskan segala perhambaan kita hanya kepada Allah, maka begitu juga kita dituntut untuk fokuskan segala kebergantungan kita hanya kepada Allah. Fa afridhu bitawakkul. Dengan kita bertawakal kepada Allah, bitawakkal. Waj'alhu wakilan laka fi jami'il umur, dan jadikan Allah Ta'ala itu sebagai wakil kita bagi setiap urusan kita. Jadi itu bagi ayat Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ayat ni cerita tentang apa? Cerita tentang sebab apa kita dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan kepada timur dan barat. Yang selayaknya untuk menguruskan timur dan barat itu hanyalah Allah Ta'ala. Dan seterusnya daripada situ Allah Ta'ala kata amarahu rabbuhu bis sabri 'alal adha. Daripada situ Allah Ta'ala suruh kita bersabar di atas apa yang diperkatakan oleh orang-orang kafir. Ai isbir ayyuhar rasul ala adha qaumika, wahai rasul bersabarlah di atas apa yang diperkatakan oleh kaum kamu. Kan? Wala tajza' min dhalika, jangan kamu rasa gentar, jangan kamu rasa takut disebabkan kata-kata tersebut. Wala tata'arrad lahum wala tu'atibhum wadarihim, jangan kamu membalas segala keburukan itu daripada mereka. Sebaliknya kamu jauhkan diri kamu daripada mereka. Wahjurhum hajran jamila, jauhilah diri kamu daripada mereka dengan keadaan yang baik. Maksudnya suruhan supaya kita bersabar. Apabila kita dah banyak ibadah waktu malam, kita bekerja waktu siang, kita dituntut untuk berzikir, fokus ibadah hanya kerana Allah, maka kita sedar bahawa segala ibadah kita itu hanya kerana Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu memiliki masyriq dan maghrib, timur dan barat. Tiada Tuhan yang selain Allah. Maka oleh sebab itu juga kita kena bersabar di atas segala cabaran dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Ini dia punya kesinambungan, kan, kaitannya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka habis pada ayat yang ke-10 itu, maka kita melihat secara sepintas lalu apa yang telah dibincangkan ataupun telah dikaji oleh pelajar-pelajar pada siri yang lepas dalam tugasan. Maka di sini kita ambil satu persatu pengajaran dia. Yang pertama berkenaan dengan solat tahajud. Maka daripada ayat yang kita bincangkan tadi, apa faedah, apa dia punya kesimpulannya? Secara zahir ayatnya taujihul khitab ila nabi, ditujukan firman itu kepada Nabi secara khasah, iaitu bangunlah, dirikanlah solat malam, fokus hanya kepada Nabi. Wa amarahu biqiyamil laili wa wasafahu bitazammul anna at-tahajjud kana fariidah alaihi wa anna fardiyatahu kanat khassah bihi. Ini khusus kepada Nabi. Secara zahirnya begitu.
Wa hadha ra'yun aktsarul ulama. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama. Mengatakan bahawa wajib itu hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada perbincangan yang panjang. Ada pandangan-pandangan. Di sini ada contohnya. Ada contoh qila ni wa qila kana tahajjud fardan 'ala an-nabi wa 'ala ummatihi. Ada qila ni maksudnya dikatakan. Ada pandangan lain kata tahajud ni wajib kepada nabi dan umatnya. Thumma nasakha bis salawatil khams, kemudian dinasahkan dengan solat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wa qila, dikatakan juga bahawa tahajud itu adalah sunat. Mana satu yang kita nak pegang? Maka kita ambil rajih. Pandangan yang paling rajihnya adalah tahajud itu telah dinasahkan terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maksudnya wa baqiya wujubuhu 'ala nabi. Masih lagi berbaki kewajipan itu ke atas nabi. Maksudnya di awal-awal itu memang wajib ke atas nabi dan juga sahabat pada umat baginda. Tetapi telah dinasahkan kewajipan itu ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya masih lagi kekal kewajipan itu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya point dia. Dan kadar untuk mendirikan solat malam itu kita dah bincang. 1/2, 1/3, 2/3. Baik. Seterusnya, poin yang kedua adalah berkenaan dengan tartil Al-Quran. Baca Al-Quran secara tartil. Maka di sini ada perbincangan tentang la khilafa fi annahu yaqra'ul Quran bitartil. Tidak ada khilaf. Maksudnya ulama sepakat bahawa kalau nak baca Quran kena baca dengan tertib. Maksudnya dengan menjelaskan bacaan hurufnya, perelokkan makhraj, menzahirkan maqati', maksudnya potongan-potongan bacaan itu dengan baik, dan perlu ada tadabbur dan sebagainya. Itu jelas, tidak ada khilaf. Tetapi yang ada khilaf adalah wal khilafu fit taghanni. Yang ada khilaf adalah pada taghanni. Taghanni ni maksudnya memperlagukan bacaan. Macam kita hari ini sebut tarannum lah. Tarannum itu ada khilaf. Tentang bacaan secara tertil, itu sepakat ulama kata ya, kena baca tertil. Tapi adakah bacaan itu boleh diperlagukan? Maka ada khilaf. Taghanni maksudnya memperlagukan. Maka khilaf ada dua pandangan. Faqala bikarahiyatihi, bikarahatihi. Ada satu pandangan kata makruh. Siapa yang mengatakan makruh? Imaman, dua imam, iaitu Imam Malik dan juga Imam Ahmad, mewakili 4 mazhab. Jadi mazhab Maliki dan mazhab Hambali kata makruh memperlagukan Al-Quran. Adapun pandangan dua imam yang berbaki, iaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, mereka kata wa ajazahu, mereka mengharuskannya. Jadi ada yang kata makruh, ada yang kata harus. Dan kedua pandangan itu ada hujahnya masing-masing. Kita buat kesimpulan secara pendek. Maksudnya ada dua pandangan, ada kata harus, ada kata makruh. Setiap bagi satu pandangan itu ada hujahnya yang kita akan bincang secara panjang lebar nanti. Mungkin kita akan bagi hadis-hadis ataupun sandaran-sandaran yang di dalam hadis, di dalam bentuk hadis dan juga ayat Quran, bagi mewakili dua pandangan ini. Yang seterusnya tentang saqlil Quran, beratnya Al-Quran, bebanan Al-Quran dan juga bebanan wahyu yang diturunkan. Kenapa dikatakan Al-Quran itu berat? Bima ishtamala alaihi min at-takalif syaqah 'ala an-nafs. Ini jelas. Kenapa dinyatakan Al-Quran itu sebagai qaulan thaqila? Kerana di dalam ayat Al-Quran itu adanya taklifan. Taklifan apa? Faraid, kefarduan, hudud, batasan-batasan. Su'batun 'alal insan, yang mana susah ke atas umat manusia ini untuk melaksanakannya. Tapi kesusahan itu masih lagi mampu untuk kita laksanakan. Yang keempat, inna nasyi'atal lail, ni tentang waktu malam. Apa kesimpulannya? Kita sudah sebut berulang kali tadi, waktu malam itu ada kelebihan dia dan sujud, menenangkan hati untuk dapat khusyuk dan juga menguatkan kata-kata apabila kita melantunkan bacaan Al-Quran.
Masyaghil an-nahar, apa fungsi pada waktu siang? Masyaghil ni maksudnya kesibukan kita pada waktu siang hari. Al-insan masyghulun 'adatan bihajatihi. Kebiasaannya manusia akan sibuk dengan kemaslahatannya pada siang hari. Fala yatafarragh 'adatan lil ibadah. Dan memang jarang-jarang kita boleh spend masa yang luas untuk kita beribadah pada waktu siang. Wa innama al-firagh mawjudun fil lail. Oleh itu, waktu yang lapang itu ada pada waktu malam untuk kita khususkan untuk beribadah. Yang keenam, dianjurkan supaya zikrullah, mengingati Allah. Maka pengajarannya adalah al-mu'min ma'murun bistikthari min zikrillah. Seorang yang mukmin disuruh untuk perbanyakkan mengingati Allah dengan menyebut nama-namanya yang husna, yang baik-baik. Kan? Sama ada kita berterusan dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, itu sebahagian daripada zikrullah. Dan yang ketujuh, ifradullah bitawakkul, maksudnya hanya kepada Allah kita bertawakal. Kan? Mengesakan Allah dalam bentuk tawakal kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu Rabbul Masyariqi wal Magharib. Okay? Dan yang ke-8, iaitu yang terakhir, adalah bersabar di atas segala ujian di dalam jalan dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh nabinya bersabar min ajli da'watihi, di dalam urusan ataupun demi dakwah yang ingin disampaikan. Mungkin kita nak berdakwah ada banyak cabaran. Orang suka mengata kita, orang suka perlekehkan dakwah kita, maka sabar. Ini satu adat kebiasaan seorang da'i yang digambarkan di dalam surah Al-Muzammil. Yang penting wala yu'atabahum wa yudarihim, dan janganlah mereka itu membalas celaan-celaan itu ke atas mereka yang berkata-kata dengan kata-kata yang dusta. Maksudnya orang kata kita buruk, jangan balas balik. Itu yang paling penting. Sebaliknya kita balas dengan kebaikan. Jadi setakat itu dulu kuliah kita pada kali ini. Habis pada tajuk yang pertama di dalam surah Al-Muzammil. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang pada tajuk yang kedua. Jadi kesimpulan kuliah kita pada kali ini, suka untuk Ustaz ingatkan bahawa sangat penting untuk pelajar menghafal mufradat al-lughawiyah. Dan sebenarnya mufradat ini seolah-olah akan diguna pakai berkali-kali di dalam silibus ataupun di dalam kefahaman kita. Pertamanya, kita tengok kita guna pakai di dalam mufradat. Dalam mufradat memanglah perkataan demi perkataan kita hafal apa makna dia, perkataan seerti dia. Kemudian perkataan yang sama ini kita akan gunakan tadi di dalam tafsir wal bayan, dihuraikan sesuatu ayat itu menggunakan perkataan-perkataan seerti. Dan yang ketiga, kita akan guna balik perkataan yang sama di dalam fiqhul hayah, itu dalam kesimpulan. Kan, satu ayat demi satu ayat disimpulkan menggunakan ayat-ayat dan juga perkataan-perkataan yang kita hafal. Jadi tak rugi untuk pelajar menghafal mufradat ini. Dan Ustaz akan buat beberapa latihan supaya pelajar belajar dapat menghafal mufradat ini dengan baik. Setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.